Dalam mitologi Yunani, seorang gadis bernama Medusa ditugaskan untuk menjaga kuil Dewi Athena, dan diceritakan Medusa sering berjalan-jalan dan duduk di tepi pantai untuk mengambil angin tidak jauh dari kuil. Pada masa itu, Poseidon, dewa laut, memerintah kawasan laut. Poseidon memerhatikan pergerakan Medusa dan terpegun dengan kecantikan Medusa. Poseidon cuba mendekati Medusa dan tanpa sedar telah merogol Medusa di kuil Dewi Athena. Medusa tidak dapat mengambil sebarang tindakan karena dia terlalu lemah, dan Dewi Athena amat marah apabila mengetahui perkara ini. Apabila Dewi Athena mengetahui apa yang sedang berlaku, Medusa telah disumpah oleh Dewi berkenaan dengan rambutnya berubah menjadi ular. Dewi itu juga memberi amaran kepada sesiapa yang melihat wajahnya akan menjadi batu. Maka tidak mengherankan bahawa imej perawan cantik yang digambarkan oleh Ovid telah bertukar menjadi gergasi hodoh. Terdapat juga beberapa variasi mitos yang menyatakan Gorgon bersaudara, yaitu Medusa merupakan salah seorang daripada 3 raksasa wanita yang sememangnya raksasa dan diliputi dengan ular. Dipendekkan cerita, Dewi Athena menghukum dan menyumpah Medusa atas alasan Medusa menggoda Poseidon, sedangkan pada dasarnya Poseidon cuba merogolnya kerana terpegun dengan kecantikan Medusa. Dewi Athena sangat marah dan mengutuk Medusa dengan rambutnya telah berubah menjadi seperti ular. Seluruh kepalanya telah berubah dan kecantikannya telah hilang setelah dikutuk oleh Dewi Athena. Dewi Athena juga memberi amaran kepada sesiapa yang mendekati Medusa, maka mereka akan bertukar menjadi batu. Athena tidak mahu seorang lelaki pun mendekati Medusa dan membuatkan ramai yang takut untuk bertemu dengan Medusa. Jadi, bagaimana kisah Perseus dan Medusa ini berlaku? Semua ini bermula bertahun-tahun sebelum takdir menemui mereka. Perseus sememangnya anak kepada Zeus, tetapi ibunya ialah putri Danae, anak perempuan Raja Acrisius dari Argos. Pada suatu hari, seorang ahli nujum memberi amaran bahawa suatu hari cucunya akan membunuh raja. Untuk mengelakkan perkara ini berlaku, Danae telah dikurung di tempat terpencil yang sukar dicapai oleh manusia. Tetapi itu tidak menghalang Zeus daripada tidur dengannya, sama ada melalui penyamaran atau melalui hujan emas melalui mitos Yunani klasik. Apa yang pasti, Danae akhirnya mengandung dan tidak lama kemudian melahirkan seorang bayi lelaki yang sihat bernama Perseus. Acrisius yang takut bahawa pandangan ini akan menjadi kenyataan, tetapi tidak mahu menimbulkan kemarahan Zeus, dan memutuskan untuk membuang Danae dan anaknya itu ke dalam peti kayu di tengah lautan. Tidak lama kemudian, Raja Seriphus dan Dictys menyelamatkan mereka dan membesarkan Perseus sebagai anaknya sendiri. Tetapi terdapat ramai orang yang tidak menyukai kehadiran Perseus. Dalam mitos Perseus sendiri, musuhnya ialah Polydectes, Raja Seriphus dan adik kepada Dictys. Dan untuk membolehkan Perseus tidak lagi menjadi duri dalam daging dan merealisasikan keinginan untuk mengahwini Danae, dia menghantar Perseus anak Zeus itu untuk membawa pulang kepala Medusa. Misi itu disamakan dengan misi yang mustahil, terutamanya dengan reputasi Medusa yang boleh mengubah sesiapa sahaja menjadi batu jika dia melihat wajahnya. Walau bagaimanapun, Polydectes tidak menyedari bahawa pesaingnya
mendapat bantuan dewa-dewa Yunani yang bersimpati dengan misi mustahilnya. Dengan statusnya Perseus sebagai anak Zeus, bantuan diterimanya dalam pelbagai bentuk. Dewa kematian Hades menganugerahkan kepadanya topi halimunan. Dewa pengutus Hermes menganugerahkan sepasang sandal bersayap. Dewi Athena memberikan perisai gangsa yang dapat memantulkan cahaya, dan dewa pembuatan Hephaestus memberikan pedang. Dengan semua hadiah ini, Perseus menggunakannya sebaik mungkin dan untuk memenuhi sasarannya. Perseus berusaha bergegas ke rumah Gorgon, yaitu adik-beradik Medusa, dan coba untuk mengendap dan mengintai mereka sedang tidur. Perseus berusaha bergegas ke rumah Gorgon, yaitu adik-beradik Medusa, dan coba untuk mengendap dan mengintai mereka yang sedang tidur. Perseus berjaya mencerminkan pandangan muka Medusa melalui alatan yang diberikan oleh Dewi Athena, yaitu sebuah perisai gangsa yang boleh memantulkan cahaya. Lalu Perseus terus membawa Medusa lari ke tempat kediamannya dan meneruskan niatnya untuk mengambil kepala Medusa. Medusa telah dipenggal olehnya dengan perisai gangsa Athena ketika dia sedang tidur. Ironinya, kerana Dewi yang sama yang telah menyumpah secara tidak langsung bertanggung jawab atas kematiannya. Niat Perseus untuk mendapatkan kepala Medusa sudah berjaya apabila beliau telah memenggal kepala Medusa menggunakan pedangnya. Namun demikian, perkara aneh telah berlaku kerana Medusa melahirkan anak yang keluar dari lehernya setelah dipenggal oleh Perseus, yaitu Pegasus, kuda bersayap. Menurut karya Theogony, Medusa juga melahirkan gergasi emas bernama Chrysaio yang terlahir dengan memegang emas di tangannya. Adik-beradik Medusa yang mengetahui apa yang berlaku segera menyerang Perseus, tetapi beliau berjaya melarikan diri dengan topi halimunan yang diberikan oleh Dewa Hades. Perseus memenggal kepala Medusa tidak bermakna Medusa telah kehilangan kuasa ataupun lemah. Sumpah Athena kepada Medusa masih kekal abadi, yaitu sesiapa yang berani memandangnya atau menyihirnya akan menjadi batu. Walaupun Medusa dianggap gergasi dalam mitos Yunani klasik, kepalanya dianggap sebagai simbol perlindungan dalam azimat untuk mengelakkan anasir jahat daripada membahayakan pemakainya. Malah, nama Medusa itu sendiri berasal daripada perkataan Yunani yang bermaksud menjaga atau melindungi.